Jadi kita kena ingat istilah sequences and series. Sequencer ni maksudnya kita ada senarai nombor dipisahkan dengan tanda koma. Okey. Dan kalau series antara nombor tu kita letak tanda tambah. Okey. Itu dia punya istilah. Kemudian kita akan teruskan geometry series. Yang pertama kita ada formula. Formula ni kalau kita nak cari Tn lah. Ini formula ni sama dengan di sekolah lah. Sama. Okey, ini yang pertama. Ini maksudnya formula yang pertama yang kita kena ingat adalah Tn equals to Ar to the power of n minus 1. Okay. Jadi kalau katakan kita nak cari T10, maka terus kita akan gunakan sama macam aritmetik, tak payah tunjukkan 10 tolak 1. Terus kita akan ambil 9. Okay. Sama juga contoh lain, kalau kita ada T20, terus kita akan tulis Ar to the power of 19. Okay. Maknanya kita akan terus tolak 1, tak payah tunjukkan. Okey, kemudian nanti kita akan tengok pula bagaimana kita nak cari Sn. Okey, Sn ni sebenarnya dia ada dua formula. Kita akan ada dua formula, nanti kita akan tengok. Tn ni adalah Ar to the power of n minus 1. Okey, yang E ni adalah first term lah. Ini adalah first term. Yang R ni adalah common ratio. Ini general form dia. General formula dia adalah Tn over Tn minus 1. Okay, ini dia punya formula asal dia dah. Okay, kemudian kita tengok contoh. Contoh yang pertama, find T5 and Tn for the geometric sequence. Okay, kita diberi satu senarai nombor. Jadi kalau kita nak cari T5, kita mesti dapatkan yang pertama, first term dia apa? First term dia adalah yang pertama ni lah. Equals to 4. Yang kemudian common ratio. Common ratio ni kita boleh ambil di mana-mana. Sebab soalan dah sebut ini adalah geometric sequence. Jadi boleh ambil di mana-mana, tapi kita akan guna bahagi. Sama ada nak ambil yang ni ataupun mana-mana lah. Okay. Tak payah kita nak uji adakah nilai dia sentiasa sama. Kita ambil je satu nombor dan kita akan dapat common ratio kita adalah negative 3. Kemudian nak dapatkan T5. Maka terus kita gunakan Ar to the power of 4. Terus, tak payah tunjukkan Ar in bracket 5 minus 1, tak payah. Okay, terus kita gantikan. So, kita akan dapat nilai dia adalah sebutan kelima 3, 2, 4. Okay. Okay. Kemudian kita nak dalam bentuk n term. Dalam bentuk general. Maksudnya, kita cuma ganti nilai A je. Nilai A dan nilai R. Kemudian bila kita ganti, tak payah selesaikan, berhenti di sini je. Okay, itu kita akan dapat n term. Jadi formula ni sama seperti di sekolah, sama. Okay, tak ada apa yang berubah. Okay, kemudian kita nak contoh yang seterusnya. Okay, contoh yang seterusnya, kadang-kadang diberi formula. Kalau kita jumpa soalan, sepatutnya kita dah tahu dah. Kalau geometric sequence ni, sepatutnya kita mesti ada formula Tn equals to Ar to the power of n minus 1. Sepatutnya inilah kita punya formula. Tapi kalau dalam soalan tu dah diberi satu formula baru, maka formula ni kita tak payah guna lagi dah. Kita gunakan formula yang baru ni. Okay? Formula yang ini kita akan gunakan kalau soalan tu tak nyatakan formula. Kalau tak nyatakan, kita akan gunakan yang asal lah. Kalau dia nyatakan, maka gunakan formula yang baru. Okey, kadang-kadang kita akan jumpa soalan dia suruh show. Okey, kita nak show adakah betul sequence ni adalah geometric sequence. Jadi bagaimana cara kita nak tunjukkan? Okey. Jadi kalau cara kita nak tunjukkan, yang pertama kita mesti tunjukkan, sebab kalau kita nak bezakan geometric sequence dengan arithmetic, kalau arithmetic sequence dia mesti ada D. Kalau geometric sequence dia mesti ada R. Okay. Jadi kita kena tunjukkan ada tak R kat sini. Okay. Jadi kalau kita nak show, jadi jangan gunakan nombor. Maksudnya kita dah tahu dah. Kalau Tn kita ini formula dia, kita jangan tunjukkan R equals to T3 over T2. Jangan tunjukkan yang ni.
Kalau tunjukkan yang ni, maksud dia yang betul adalah 2 dan 3 je. Kita nak tunjuk adakah keseluruhan tu adalah geometric sequence. Okay? Jadi jangan gunakan yang ni. Siapa yang gunakan ni salah. Ataupun ada yang gunakan T5 over T4. Okay? Siapa yang gunakan ni pun salah. Sebab kalau guna yang ni, maksud dia kita hanya tunjukkan sequence ni hanya betul untuk sebutan keempat dan kelima saja. Sepatutnya kita kena show daripada yang pertama sampailah yang di hujung ni. Ini adalah geometric series. Okay? Jadi jangan pilih T3 bagi T2. T3 bagi T2. Itu maksudnya yang ni je geometric sequence. Tapi yang lain apa jadi? Okay? Jadi kalau jumpa yang macam ni, kita kena patah balik kepada formula yang asal. Formula asal common ratio adalah Tn over Tn minus 1. Mesti guna cara ni. Jangan guna nombor. Okay? So ini kena hati-hati lah. Kemudian kalau Tn ni maksudnya formula yang asal lah. Kalau Tn minus 1, maka setiap n ni kita kena gantikan dengan n yang baru. N yang baru tu adalah in bracket n minus 1. Okay? Sepatutnya ini adalah n minus 1. Kemudian kita tolak satu lagi. So kita akan dapat n minus 2. Boleh? So macam ni lah. Okay? Maksudnya kita dah ada Tn. Kalau dapatkan Tn minus 1, maka n ni gantikan dengan n minus 1. Nanti kita akan dapat n minus 2. Dan kita selesaikan dengan cara indeks. Nanti kita akan dapat 3/4. Maksud dia kita kena tunjukkan bila kita kira, dia mesti common ratio ni mesti satu nombor. Constant. Dia mesti nombor. Kalau kita berjaya tunjukkan nombor, maka terus kita buat kesimpulan sequence yang diberi itu adalah geometric series. Okey. Jadi kalau kita nak tunjukkan geometric sequence, kita kena tunjukkan ratio dia mesti constant. Ratio ni merujuk kepada arah. Ratio dia adalah constant. Okay. Constant. Common ratio dia 3/4. Jadi kalau kita dapat nombor, tak kisahlah apa nombor dia, maka ini dipanggil geometric sequence. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Ada tak faham? Sir, macam mana dia dapat 3/4 N tolak 2 tu, lepas tu 3/4 kat sebelah? Ni. Okey. Kalau kita nak mudah, katakan kita belajar indeks kan. Kalau kita belajar indeks, ni saya ambil mudah lah. Katakan 3/4 ni K lah. K kuasa N tolak 1. Divide by K to the power of N minus 2. Kalau kita belajar indeks, kalau saya dapatkan 1K je, maka kita nak guna tolak ke nak guna tambah? Tolak. Sebab dia bagi. So N minus 1 and then subtract tu jadi bawah. Ini adalah index properties. Okay? Maksudnya kalau kita jumpa divide, ada dua base, jumpa ada tanda divide ni, maka kita mesti guna tolak. Okay? Ini kalau kita selesaikan ni, Kn minus N, 0. Negative 1 plus 2. So kita akan dapat 1. Itu yang kita dapat, jawapan dia adalah 3/4. Boleh? Maksud dia, daripada sini kan, tak perlu melalui proses ni. Kita terus boleh tulis jawapan 3/4. Sebab ni, sebab kita gunakan index properties. Okey, faham? Faham, sir. Okey, bagus. Ada lagi soalan lain? Okey, kemudian kita ada soalan seterusnya. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya, kita nak tahu N yang keberapa? Maksudnya N yang keberapa yang nilai dia adalah 243/1024. Okey, jadi kita ambil je equation ni. Kita ambil equation tu samakan dengan 104. Okay, so kita ambil Pn equals to 243/1024 dan kita guna index properties.
Maksudnya kita kena fikirkan 3 kuasa berapa 243. Kita kena try and error lah guna calculator. 3 kuasa 5 dapat 243. Kemudian fikirkan 4 kuasa berapa 1024. 5 juga. Okay, maka kita boleh buat macam ni. 3 over 4 to the power of n minus 1. Okay? Jadi ingat kita dah belajar indeks. Dia ada 3 bentuk soalan ni. Kalau kita berjaya tukar kepada base yang sama, maka kita tukar je. Ini adalah cara yang paling mudah. So ingat balik cara indeks. Kalau kita tak berjaya nak jadikan sebelah kanan tu sama base dengan sebelah kiri, maka tak ada cara lain guna log. Ataupun kita dah belajar guna ln, boleh guna ln untuk dapatkan jawapan. So proses. Okay. Kemudian yang ketiga yang kita dapat ada 3 sebutan. Contoh 2 kuasa 2x tolak 3, 2 kuasa x tambah 4. Contoh sama dengan kosong. Maka kalau yang ni kita guna let u. So kena ingat balik lah tajuk indeks. Okay. So sama dekat sini. Yang ni maksudnya kita cuba dulu kaedah yang pertama. Kita bayangkan kita boleh samakan base kiri dan kanan. So try and error. Guna calculator 3 kuasa berapa 2, 4, 3. Okay. Bila base dah sama, maka terus kita ambil nilai di atas. So kita akan dapat nilai 243 per 1024 itu adalah sebutan yang ke-6. Sama juga. Kita dah beri 3 sebutan. Tetapi soalannya dinyatakan ini adalah geometric sequence. Geometric sequence. Okay. Bila sebut geometric sequence, kita kalau kita ada 3 sebutan nak cari nilai x, kita lebih mudah guna R. Guna R. Maksudnya kalau 3 sebutan ini adalah first term, this one second term, and the last term third term. Jadi kalau nak cari R, kita bukan nak show, kita cuma nak cari nilai x, maka kita boleh gunakan T2 over T1. Ini yang pertama lah. Kemudian dia sama juga dengan nilai T3 over T2. Kita boleh gunakan yang ni. Okay. Kalau show, kita mesti guna general form Tn over Tn minus 1. Kalau nak cari nilai, kita boleh guna kaedah nombor. Okay. So kalau saya ambil T2 over T1, so kita dapat 2 per x plus 2. Settle. Sebelah kiri. Sebelah kanan saya ambil third term divided by second term. And then cross multiply. Nampak je kuadratik, kita boleh terus guna calculator. Okay. Kita katakan kita skip yang step yang ni pun boleh. Dari sini terus ke sini. Masih dapat markah yang sama. Okay. Yang ini selalunya guna OR. Kalau tak pasti, kamu letak jarak je. Okay. Sebab OR ni dia ada 3 pilihan. Sama ada letak OR, koma ataupun kosongkan. Okay. Lebih tepatnya guna OR. Okay. OR ni maksud dia, kita ada 2 nilai. Tetapi 2 nilai ni tak boleh masuk. Kalau kita nak ganti, kita kena ganti satu nilai. Katakan saya nak ganti x sama dengan 2. So, dia ganti dah. Ganti x sama dengan 2, adakah sama dengan sebelah kanan? Sepatutnya sama lah. Atau saya ganti dengan x sama dengan negatif 52. So, sebelah kiri ganti negatif 52. Sebelah kanan ganti negatif 52, adakah nilai dia sama? Itu maksud dia OR tu. Dia tak boleh guna perkataan n. Kalau n maksud dia, mungkin sebelah kiri saya ganti x sama dengan 2. Mungkin sebelah kanan saya ganti negatif 52. Tak boleh lah. Okay? Jadi, OR ni lebih sesuai, lebih tepat. Bukan guna N. Kalau tak pasti, jarak saja. Sebelum kita beri contoh yang 11, kita nak cari SN. Ni SN ni sama juga seperti SN untuk arithmetic. Cuma formula dia berbeza. Cuma dia ada 2 formula. 2 formula. Okey, yang pertama, maksudnya kalau katakan kita ada common ratio, katakan R sama dengan setengah. Ataupun R sama dengan 3/4. Ataupun R ni sama dengan negatif 1. Contoh. Negatif 1. Maka semua ni mesti guna formula yang pertama. Sebab nilai dia kurang daripada 1. Okay. Maksudnya kita akan guna 1 tolak R. Tapi kalau kita ada R, katakan saya ada R sama dengan 2. R sama dengan 3/2. R sama dengan 5. Maka yang semua ni
dia mesti gunakan formula yang kedua. Okey, jadi formula ni ada dua, tapi tengok nilai R dia. Kalau nilai R dia less than 1, maka pilih formula yang pertama. Kalau nilai R dia greater than 1, pilih formula yang kedua. Dia cuma beza sikit je. Kalau kita nak senang ingat, kalau katakan R ni lebih daripada 1, maka R tu mesti di depan. Kalau R ni greater than 1, maka dia mesti di depan. Kalau less than 1, maka dia mesti di belakang. Okey, macam tu. Ni formula ni diberi dalam exam. Diberi. Okey, kemudian kadang-kadang soalan kita diberi SN. Okay, kita diberi SN. Tiba-tiba soalan nak T pula. So kita boleh gunakan formula ni. Ini dalam exam selalu keluar. Tn equals to Sn, maksudnya saya dah ada formula Sn diberi dalam soalan. Tiba-tiba soalan kata cari T5 contoh. Okay? Takkan kita nak tukar Sn ni kepada Tn. Tiba-tiba soalan tanya, berapa nilai T5? Terus kita akan ambil S5 tolak S4. Okay? Itu maksud dia ni. Soalan tu asalnya dia beri Sn. Tiba-tiba dia tanya sebutan ke-5 contoh. Maka S5 tolak S4. Sama juga kalau katakan soalan dia beri Sn. Dia nak cari T8. Maka ambillah S8 tolak dengan S7. Okay? Nanti kita tengok contoh. Okay, dah diberi geometric series. Okay, geometric series. So, mesti kita bayangkan ini dia mesti ada R. R ni pilihlah. Okay, kita tengok istilah dia. Digunakan geometric series. Nampak? Cara penulisan dia menggunakan tambah. Kita ada satu kumpulan nombor, tapi dipisahkan dengan tanda tambah. Jadi, mesti guna istilah geometric series. Kalau antara nombor ni letak koma, itu dia panggil sequence. Itu kalau kita nak faham dia punya istilah. Okey, soalan dia apa ni? Number of terms. Ini merujuk kepada N tu berapa? N tu berapa? Okey, kalau nak cari N tu berapa, maksudnya kita ada satu senarai nombor. Kita nak tahu, ini memanglah sebutan yang pertama ni. Ini first term, this one second term, this one third term, sampai yang di hujung ni. Tak tahu yang keberapa ni, T20 ke, T25 ke, T30 ke. Maka kalau kita nak tahu N tu berapa, kita boleh gunakan Tn. Yang last term ni kita gunakan Tn. Okay? Jadi kita akan buat Tn, kita akan start dengan Tn samakan dengan 128. Jadi gunalah formula ni. Tn ni gantikan 128. Yang A ni adalah first term. A ni adalah first term setengah. So ganti setengah. Kemudian common ratio, kita tak payah tunjukkan adakah nilai R tu sentiasa sama. Kita boleh pilih mana-mana. Sama ada nak ambil 2 divided by 1 ataupun 1 divided by 1/. Pilih mana-mana. Sebab dia dinyatakan ini adalah geometric series. So tak payah nak tunjukkan. Dia akan ada common ratio. Pilih satu je. So kita akan dapat 2. Kemudian selesaikan. Okay. Jadi dia menggunakan log. Okay. Kalau kita nak guna samakan base. Cuba kita try and error. Adakah boleh kita gunakan 2 kuasa berapa? 256. Ada tak? 2 kuasa katakan 8 pula. 2 kuasa 8. Yang paparan ni, ini menggunakan log. Okay? Kalau ikut kaedah saya ni, seloknya jangan kita guna log. Kita samakan base. 2 kuasa 8 adalah 256. Okay, cara ni sebenarnya lagi mudah, tak payah libatkan log. Okay, so jawapan dia akan sama dengan 9. Okay, ini untuk soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua, dia ada perkataan hence. Okay, dia ada perkataan hence. Hence ni kena hati-hati ya. Hence ni maksud dia, kita mesti gunakan apa yang kamu dapat daripada jawapan sebelum ni. Apa yang kamu dapat, kena gunakan. Jangan buat satu benda yang baru. Contoh macam ni, kamu kira-kira dapatlah N sama dengan 12 contoh. Patutnya dalam skema saya 9, tapi kamu dapat 12. Maka bila ada perkataan hand ni, bila nak gantikan sini, mesti guna 12. Baru dapat markah. Boleh faham Ni K1, J1. K1 ni maksud dia kaedah ni,
dia akan ikut. Kalau ada perkataan hence, dia mesti rujuk apa yang kamu dapat sebelum ni. Katakan kamu kira dapat 12. Sebenarnya jawapan tu salah. Bila untuk soalan berikutnya, bila ada perkataan hence, kena guna yang salah tu. Katakan dapat 12 kan? Bila ganti kat sini, mesti ganti 2 kuasa 12. Baru dapat K1. Tetapi untuk J1 ni tak dapat lah. Sebab memang salah kan? Itu maksud dia perkataan hence. Dia berbeza dengan tak ada perkataan hence. Dia terus find the sum of the series. Kalau katakan dia terus kat sini, maka kita boleh guna. Katakan kita dapat N sama dengan 12. Tiba-tiba kita tengok kawan sebelah N 9. Terus kamu gantikan 9. Sama dengan skema. Maka kita akan dapat markah penuh. Okay? So kena faham ya? Hence tu maksud dia gunakan jawapan yang kita dapat daripada 1 walaupun salah. Okey, contoh. Kita tengok contoh 4 tambah 6. Contoh 13. Okey, contoh 13. Okey, kita dia beri, ini pun sama juga. Dia menggunakan istilah geometric series. Kenapa guna series? Sebab 4 tambah 6. Okey, bila tambah tu maksud dia, mesti guna istilah series. Kalau guna istilah sequence, salah. Find the sum of the first n term. Okay, maknanya kena ingat walaupun kita guna S, dia bukan merujuk kepada sum. Dia mesti complete ayat sum to the first n term. Maksud dia jumlah daripada mula. Dia mesti sebut first n term, daripada mula. Itu maksud dia merujuk kepada Sn. Sn. Kita nak cari Sn. Okay. So kita gantilah. Okay, seperti yang tu lah. Maksud dia daripada soalan tadi kita dapatkan first term 4. Kemudian common ratio boleh ambil di mana-mana. Okay, dan kamu gantikan. Okay. A sama dengan 4, R sama dengan 3/2. Okay, yang ni ada masalah ke? Okay, so yang ini ingat kita ada 2 formula. Disebabkan R ni greater than 1, maka gunakan formula Sn equal to A R di depan. So kita gunakan yang ni. Okay, ini untuk formula R more than 1. Okay, so kita gantilah. Nanti selesaikan. Nanti kamu akan dapat jawapan. Tentulah. So jawapan dia macam tu lah, kita tak boleh selesaikan. Kita biarkan jawapan dalam sebutan N. Okey. Ada soalan untuk yang ni? Boleh ke tak boleh? Boleh, sir. Boleh okey. Okey. Kemudian kita tengok soalan yang seterusnya. Kita nak soalan ni the least number of terms. Soalan dia kita tengok tadi. Dia menggunakan ayat the least number maksud nombor yang terkecil ni, least number of terms. Okey, yang ini nanti kita gunakan ayat ni kemudian. Yang penting sekarang ni kita nak cari n tu berapa. N tu berapa. Jadi kita gunakan syarat for the sum to exceed 8,000. Maksud dia melebihi lah. So pastikan jangan ada sama dengan sini maksud dia jangan ada sama dengan. So proses. Okey, ini maksud dia 8 ni saya akan bawa ke sebelah kanan. Dia akan jadi bahagi. So dapat 1000. Kemudian ni sebenarnya kamu akan bawa ke sebelah kanan. Sebenarnya kamu akan dapat 3/2 to the power of n greater than 1001. Okey, mungkin kita akan gunakan 1 kuasa 3/2 kuasa berapa dapat 1 kuasa 1? Memang tak ada lah. Jadi tak boleh samakan base, kita ambil log kiri dan kanan. Kita ambil log kiri dan kanan, log. Saya ambil log kiri dan kanan. Kuasa n greater than log 1001. Seperti yang ni lah. Kemudian turunkan kuasa. Tujuan kita letak log ni supaya kuasanya boleh turun. So kita akan dapat yang ni. Okey, selesaikan.
Okey. Kemudian nanti bila kita kira, nanti jawapan dia asalnya mesti dalam bentuk decimal number. Asalnya. Okey. Kemudian bila dah sampai sini, barulah kita gunakan ayat ni. The least number of term. Ini maksudnya nombor yang paling kecil. Jadi kita kena ingat, kalau kita jumpa, katakan saya ada nombor N. N lebih besar daripada 18. Ataupun saya ambil 17.2. Okay, kalau saya nak dapatkan nilai integer, N tu kita nak ambil 17 ke 18? Kalau yang ni. 18 Kita bukan kaedah bundar kan Sebenarnya kalau katakan ini N equal. Kalau N equal, maka kita akan ambil jawapan dia adalah 17. Tapi kalau melibatkan inequalities, kena hati-hati. Kalau N greater than 17.2 ni, maka mesti ambil 18. Maksudnya, nombor yang paling kecil. Nombor yang paling kecil selepas 17.2. Mesti 18. Yang kedua, kalau kita ada N less than 17.8 contoh. Kan? Ini agak apa jawapan ni? Nak ambil 17 ke 18? Yang ni. Nak ambil 17 ke 18? 17. Tapi kalau kita guna kaedah bundar, sepatutnya jawapan dia adalah 18. Tapi kita kena tengok, kalau gunakan inequalities, dia bukan kaedah bundar. Dia kaedah integer yang less than. Integer less than daripada 17.8. Mesti nilai dia 17. So hati-hati untuk inequalities. Dia bukan kira bundar. Bundar tu kalau equal. Kalau tanda equal. Okay. Okay, sama dengan sini. Yang ini, kalau kita guna kaedah bundar, katakan kita jumpa soalan N sama dengan 17.039. Kalau sama dengan, apa jawapan dia? Kalau yang ni. Nak ambil 17 ke 18? 17. So beza kalau tanda sama dengan tanda greater than ataupun less than. So greater than maksud nombor selepas 17.039. So jawapan dia mesti 18. Itu yang digunakan istilah the least number of terms. Maksudnya nombor yang paling kecil selepas 17.039. Jadi jawapan hari ni mesti guna 18. Okey, saya tak pasti di sekolah belajar tak ni? Sum to infinity. Sum to infinity. Maksudnya, kita dah beri satu sequence, satu series, tiba-tiba dia tak ada nombor di hujung. Tetapi saya nak juga, saya nak kira juga, jumlah semua ni sampai ke hujung ni berapa? Kita boleh kira dengan menggunakan formula A over 1 minus R, where R less than 1. Mesti ada syarat tambahan. Maksudnya kita boleh gunakan jumlah sampai infinity tapi bersyarat. Kita kena pastikan R tu mesti kurang daripada 1. Kalau R ni kurang daripada 1 baru kita boleh jawab sum to infinity. Okay? Kalau katakan R sama dengan 2, maka kita tak boleh kira sum to infinity, tak boleh kira. Okay? Kita tengok R kita kalau ikut sini, R kita adalah setengah. Okay? Kalau ikut soalan ni, R kita adalah setengah. So kita boleh dapatkan sum to infinity. Okay, so kita gunalah formula. Sum to infinity equals to A over 1 minus R. First term kita adalah 1 and divide by 1 minus R 1 over 2. So nanti kita akan dapat jawapan dia 2. Macam ni lah. Okay, jadi kita ada formula baru lah. Jadi ingat kita ada formula Tn, kita ada formula Sn, Sn pula ada 2. Kemudian kita ada satu lagi sum to infinity. Tapi sum to infinity ni bukan semua nilai kita boleh kira. Bergantung kepada R. Syarat pertama, R mesti kurang daripada 1. Tapi biasa soalan exam ni memang R tu kurang daripada 1. Baru soalan tu akan tanya, find the sum to infinity. Dia punya syarat tadi, dia punya syarat, ada absolute value maksud dia, formula ni kita boleh gunakan jika R tu di antara 1 dan negatif 1. Maksudnya katakan R tu sama dengan negatif
1/2, maka boleh guna lagi formula. Negatif 1/2, masih boleh guna lagi. R sama dengan negatif 1/2. Sebab dia masih berada dalam range yang ni. Katakan R sama dengan negatif 2, baru tak boleh. R sama dengan negatif 2, baru tak boleh. Tapi R equals to negative 1/2 masih kita boleh kira sum to infinity. Sebab dia punya syarat dia adalah absolute value less than 1. Ataupun dengan kata lain, R between negative 1 and 1. Contoh 15 contoh 15. Kalau pada nota contoh 15. Okay, the sum to infinity of a geometric series. Ini pun dipanggil geometric series sama dengan 16. Maksudnya sum to infinity itu sama dengan 16. Okay, if the second term of the series is 3, maksudnya second term. Bila disebut second term, maksudnya kalau ikut ini, maklumat yang pertama maklumat kita adalah sum to infinity, nilai dia adalah 16. Itu yang pertama. Kemudian, maklumat yang kedua, if the second term, maksudnya disebut term so T2 lah tu. Of the series equals to 3. Okay, maknanya kita ada dua maklumat. Soalan dia find the possible values of the common ratio. Maksudnya kita nak cari R tu berapa. Okay. Jadi kita buatlah sum to infinity, formula dia A/1 minus R equals to 16. Okay. So dapatlah persamaan yang pertama. Kemudian daripada yang kedua ni kita gunakan AR kuasa 2 tolak 1. Sama dengan 3. So ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Okey, so selesaikan. Okey. Ini persamaan yang kedua. Okey, dan kamu selesaikanlah. Selesaikan, cari A, cari R. Tapi soalan kata cari nilai R. Okey, boleh ke? So kita kena buat persamaan serentak. Okey, kamu selesaikan. Selesai. Okey, dan kita dapat nilai R ada 2. Itu sebab soalan dia menggunakan istilah, ini kalau kita tengok soalan dia, find the possible, soalan disebut possible. Dia menggunakan perkataan values. Ini merujuk kepada kemungkinan R tu 2 nilai. R tu ada 2 nilai. Values. Kadang-kadang soalan ni kita boleh tahu, ni jawapan ni 1 ke ataupun lebih daripada 1. Itu yang menggunakan istilah values. Itu yang jawapan ni 2 tu. Dan kadang kita jumpa soalan, dia dalam bentuk ini, 0.1, kemudian dia ada bar. Bar of 25. Itu maksud dia, 25 ni dia akan repeat banyak kali. So, cara penulisan dia 0.1. 1 tu berhenti. Kemudian 25, 25, 25. Sampailah dot. Okay. Soalan ni, dia ni suruh tukar. Ni, suruh tukar dalam bentuk rational number ataupun dalam bentuk fraction. Jadi, kita boleh tukar. Kita boleh gunakan kaedah sum to infinity. Okay. Jadi, step yang pertama, ubah dulu. Ini apa maksud dia? Okay, senaraikan. Kemudian, kita pisahkan mana nombor yang repeat dengan nombor yang sekali je dia guna. So, kita pisahkan. Kemudian nombor yang repeat ni, yang ni kita cuba pecahkan macam ni lah. Ni, satu kumpulan ni. Ini kalau saya pecahkan ni, dia masih sama masuk dengan ni. Maksudnya kita akan ambil 0.025. Okay, kita berhenti kat sini. Lepas tu kita sambung lagi plus 0.0025. Kita pecah macam tu. Kemudian yang ketiga pun sama juga. 0.000025. Okay. Untuk yang di sini, kita boleh gunakan formula sum to infinity. Okay. Sum to infinity. Maksudnya, yang first term tu jangan baca yang ni. Kita baca dalam grup yang ni je. So, first term kita adalah 0.025. Ini sudah kita boleh gunakan A/1 minus R. Okay, so kita akan ambil 0.025. Kemudian 1 minus R. R tu kita ambil daripada ni.
bahagi dengan sebutan yang pertama. Ataupun boleh ambil juga third term ni divide by second term. Boleh. Mana-mana boleh. Okay. Dan kalau kita gunakan formula yang ni, kita akan dapat nilai dia adalah 5/198. Tapi yang depan ni 0/1 dia sama dengan 1/10. Okay. So kita gabungkan fraction ni, nanti kita akan dapat jawapan 62/495. Kemudian bila dapat jawapan, cuba kita check. Kalau guna calculator, betul tak kita akan dapat 62/495. Kalau kita gunakan calculator, nanti calculator mesti berikan jawapan dia sama dengan yang ni. Sama dengan ni. Okey, contoh 17. Ini contoh 17. Given summation, ini simbol summation. Ini dia panggil sigma. Sigma ni ada dua. Dalam matematik ni, sigma, dia ada dua. Yang pertama bentuk yang macam ni, sigma. Satu lagi, ini pun sigma juga. Dia sama. Tapi maksud yang berbeza. Yang ni maksud dia sum. Sum ataupun maksud dia tambah lah, tambah. Yang sigma ni, ini kalau kita belajar statistik, dia maksud dia adalah standard deviation. Panggilan ni sama, tapi maksud dia berbeza. Okey, yang ni, sigma ni maksud dia, ini maksud dia summation start from I equals to 0 to infinity. Maksud dia kita akan gantikan I ni bermula dengan 0. Bermula dengan 0. Jadi kalau kita nak senaraikan, kita boleh senaraikan yang sebelah kiri ni, saya boleh tulis, gantikan I dengan 0 dulu. So kita akan tulis P 1/3 to the power of 0. Kemudian disebabkan ada summation ni, maksud dia kita kena letak tambah summation. Kemudian ganti dengan nilai 1 pula. So P 1/3 to the power of 1 plus P ganti dengan 2 pula. 1/3 squared. Dan seterusnya sampailah infinity. Ini untuk sebelah kiri. Okay. Untuk sebelah kanan pula, dia menggunakan summation juga. Dia menggunakan summation juga. Tapi summation start from 3. So kita gantilah J itu dengan 3. Ganti J itu dengan 3. So kita akan dapat 1 tambah 9. 1 tambah 9. 10. Satu tulislah 10. 10. Tambah. Ganti J dengan 4 pula. 4 kali 3, 12. Tambah 1, 13. Okey, 3, 4. Ganti dengan 5 pula. 5. So kita akan ambil 16. Sehinggalah kalau gantikan J tu dengan 10, maka 10 darab 3, 30. So kita akan dapat 3/1. Okey. Jadi kalau jumpa summation, itulah caranya. Maksudnya kita kena gantikan I itu bermula dengan 0. So gantilah. P darab 1/3 kuasa 0. Kemudian disebabkan sum, kita letak tambah. Tambah. Ganti dengan 1 pula. Ganti dengan 2 dan seterusnya. Untuk yang sebelah kanan, kita kena gantikan sampai nilai 10. Okey, yang ni faham ke tak faham? Okey tak ni? Okey, sir. Boleh? Okey. Kemudian, kamu selesaikanlah. Ni, kamu selesaikan. Ini kalau macam ni, kamu boleh guna formula lah. Ni boleh guna formula sum to infinity. Ni. Kalau kita banyak-banyak ni, kalau kita nak dapatkan satu je formula, kita boleh gunakan sum to infinity. So, sebelah kiri left hand side ni, kamu gunakan formula sum to infinity, A/1 minus R. First term kita adalah yang ni. Ni setiap kuasa 0 mesti 1. So, first term kita adalah P. So, gantilah P. Kemudian common ratio kita boleh ambil yang ni divide by yang ni. Mana-mana pun boleh. So, dapat 1/3. Okey, habis sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan. Okey, sebelah kanan kalau nak guna calculator pun boleh. Ataupun kita boleh guna SN. SN kita boleh gunakan N/2 A plus last term. Ini kita boleh gunakan arithmetic sequence. Okay. So kita boleh ambil 8. So kena kira lah. J
3 sampai 10 boleh guna jari lah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 8 sebutan. Itu yang saya ambil 8/2. Kemudian first term kita adalah 13. Last term kita adalah 3/1. So kita boleh jumlahkan sebelah kanan. Okay. Kemudian ambil ni sebelah kiri samakan dengan sebelah kanan. Tujuan kita nak dapatkan nilai P. Okey, faham ni? Soalan dia nak cari nilai P tu. Boleh? Sebelah kiri dapat 3P/2. Sebelah kanan tadi kita dah kira. Gunakan sum to n. Sum to n. N term. Sn lah, Sn. Contoh 18. Okey, ini antara application dia lah. Okey, kita Alan ni dia start gaji dia 9,000. 9,000 lah, 9,000. Kemudian increase by annual increment dia adalah 1,000. Kita nak cari gaji dia yang ke 12 tahun, dalam masa 12 tahun. Okey, so segmen ni kita senaraikan. Boleh ke? Senaraikan. Okey. Maksudnya setiap tahun, maksudnya gaji yang pertama, tahun yang pertama 9,000. Kemudian bila masuk tahun yang kedua, gaji dia bertambah 1,000. 1,000. Gaji yang ketiga tambah lagi 1,000 daripada tahun sebelum. Selalunya kita senaraikan. Soalan nak T12 tu berapa? Jadi kalau yang ni kita lebih sesuai gunakan formula. Okay, kita boleh check lah ini arithmetic ke, arithmetic sequence ke ataupun geometrik. Kita tengoklah ada tak nilai D ataupun R. Kalau D maksud dia memang salah, ini adalah arithmetic. Kalau arithmetic mesti gunakan formula Tn equals to A plus N minus 1D. Okay. First term kita adalah 9,000. Kemudian N kita 12 tolak 1. Darab dengan 1,000. 1,000 tu datang daripada ni. Mana-mana lah. Ini kita dapat D adalah 1,000. So dapatlah, maksudnya gaji dia tahun yang ke-12 adalah 20,000. Ini contoh soalan application lah. Jadi kalau kita nak jawab soalan-soalan macam ni, kita selalunya senaraikan paling kurang 3 sebutan. Supaya kita nampak dia ada D ke dia ada R. Okay? So macam tu. Okay, kita ada masa sikit lagi. Okay, so gaji dia untuk tahun yang ke-12. Dalam tahun 12. Okay, kemudian soalan yang berikutnya dia apa? Okay, mana soalan B dia? Okay, maksudnya kita nak cari the length of time. Maksudnya N yang ke berapa? Jumlah pendapatan dia adalah 100,000. Okay, jumlah pendapatan. Okey, maknanya bila sebut jumlah, kita memanglah gaji, dia ada tahun yang pertama, tahun yang kedua, tahun yang ketiga, sampailah tahun yang ke tak tahu. Tapi jumlah dia adalah 100,000. 100,000. Soalan dia, ini maksudnya SN tu. Soalan dia N tu berapa? Okay. Ni tadi kita dah tahu ini adalah arithmetic sequence. Maka gunakan Sn equals to N over 2, 2A plus N minus 1D. So gantilah. Okay. So ganti, yes. Nanti kamu check lah ya. Dan masa pengiraan mungkin kita akan dapat 2 jawapan. Jadi kena ikut logik lah. N ni merujuk kepada number of years. Kan? N. Maka mesti nilai positif. Jadi negative 25 ni tak boleh. Okey, 8. Contoh 20. Okey, contoh 20 ya. Okey, kalau ikut contoh 20 ni, kita ada price of a new car 42,000. Ini harga asal dia lah. Tapi harga kereta ni dia akan menyusut depreciate. Depreciate at a rate of 10% each year. Maksudnya dia akan menyusut 10%. Okey, kemudian hati-hati dengan soalan find the value of the car after. Soalan nak after 10 years.
So kena hati-hati ya. Soalan ni dia menggunakan after 10 years. Dia menggunakan after. Yang soalan yang sebelum tadi dia menggunakan in berapa years? In kan dalam tahun tu. Tapi soalan ni after 10 years. Maksud dia kalau kita rujuk pada soalan ni T1 tu, T1 ni dia merujuk kepada after 1 year. Okay? After 1 year. T1 dia bukan maksud dia T1 tu maksud dalam tahun yang pertama. Sebab harga ni untuk tahun yang pertama, kalau nak ikutkan tahun yang pertama harga dia 42,000. Bila masuk tahun yang kedua, baru dia berkurang sebanyak 10%. Berkurang sebanyak 10% daripada harga 42,000. Okey. Tapi kalau T1 ni, dia dah merujuk kepada after 1 year, dia sebenarnya maksud dia sama maksud dengan ni. Dia menceritakan untuk tahun yang kedua. Boleh ke ni? Sebab dia guna istilah after 1 year. After 1 year ni maksud dia perbincangan tu dia fokus kepada seolah macam T2 lah. T2. So hati-hati, jangan ingat T1 ni adalah 42,000. Sebab dia menggunakan perkataan after. Okay? Kalau katakan soalan dia find the value of the car in 10 years. Kadang-kadang soalan dia akan gunakan in 10 years. Kalau kita jumpa soalan yang macam ni, maksud dia kalau kita ambil T1, maksud dia ini adalah untuk price in 1 year. Maksud dia kalau kita ambil contoh ni tadi, maka T1 kita adalah 42,000. Okay, kalau kita guna takrifan soalan yang ni, in 10 years, maka T1 tu adalah 42,000. Tapi kalau untuk soalan ni, T1 bukan nombor yang ni. Dia adalah nombor bersama dengan 10% kurang. So hati-hati soalan dia akan ubah sama ada nak guna in 1 year ataupun after 1 year. Okay. So kita kena hati-hati tu. Dan setiap kali kita jawab, selalunya senaraikan. Senaraikan T1 berapa, T2 berapa, T3 berapa. Okay. Ni kalau nak buat cara ini pun boleh. Ataupun kamu boleh kira lah. Kamu boleh kira. Okay. Nak buat cara ini pun boleh. Ataupun kamu senaraikan je. Senaraikan je. Kamu kira macam biasa. Untuk tahun yang pertama tu merujuk kepada, sebenarnya dia merujuk kepada T2 lah. T2 tapi jangan tulis T2. Kalau kita tulis T2, maksud dia after 2 years. Salah lah. T1 merujuk kepada tahun yang kedua. So kita guna calculator. Ni kalau guna calculator, boleh guna kaedah ni ataupun kamu terus kira je. Okay, maka yang di sini 37800. Kemudian kira pula untuk tahun T2. T2 ni maksud dia after, ini maksud dia after 2 years. Okay, T2 ni bukan maksud dia dalam tahun yang kedua, after 2 years. Maksud dia seolah macam T3 lah. Seolah macam T3. Tapi jangan guna simbol T3. Kalau T3 salah. Mesti guna T2. Okay, so kita ambil lah kod 42000 darab 0.9 kuasa 2. Ini kalau kita nak nilai ni, nilai dia adalah 34020. Ini yang saya buat ni, ini kalau guna cara yang kedua. Cara yang pertama, kamu dapatkan bentuk pattern formula dia. Ni, cara ni. Untuk dapatkan pattern formula dia. Kalau katakan tak terfikir cara tu, kamu cari je 3 nilai yang pertama. 0.9 kuasa 3. Kuasa 3. Okey, yang ini 30618. Okey, jadi kamu pilihlah nak create formula ataupun kamu nilaikan T1 berapa, T2 berapa, T3 berapa. Bila kita ada 3 sebutan ni, nanti kita akan dapat R dia. R dia kamu pilihlah mana-mana. Nak ambil 34020 bahagi dengan 37800. Okey. Kamu pilihlah.
Dia mesti dapat 0.9. Pilih sama ada ambil nilai ni bagi yang ni ataupun ambil nilai yang ketiga bagi dengan yang kedua. Okey, sebutan yang pertama kita kena ambil T1 yang asal ya. T1 yang asal. So 4200 darab 0.9 kuasa 10. Maksudnya kita nak cari after 10 years. So dapatlah 0.9 kuasa 10. Untuk yang di sini A tu kita kena ambil yang asal. Okay, sepatutnya dia macam ni. P42000, lepas tu berapa nilai tadi? Kamu tengok balik yang tadi. Kemudian okey, yang A tu kekal mengikut asal soalan. Ini merujuk kepada T1. Ni T1 ni saya nak padankan dengan soalan ya, sebab T1 ni maksud dia sebenarnya T2. Tapi kalau kita nak jawab soalan ni, dia merujuk kepada simbol T1. Ingat ya, T1 sini tak sama dengan A. Faham ni? Ni kalau ikutkan, ini adalah T3. Kalau ikutkan. Tetapi kalau kita padankan dengan soalan, disebabkan dia menggunakan perkataan after 1 year, kan? After 3 years. Maka ini sama maksud dengan T2. Kalau kita padankan dengan soalan, kita mesti guna simbol T2. Faham ke tak faham ni? Faham, sir. Faham kita tengok betul ni. So T10, A kita ambil yang asal ya. Ambil yang asal. 42000. Kemudian gantilah. Kita dah ada R 0.9, dapatlah 14644.49.